marilah kita bina bersama-sama keluarga bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali kita manjat syukur kepada Allah SWT, dan kita selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukurlah bila saya tengok dewan ni, saya rasa teruja lah tuan besar dan cantik dan saya rasa sangat sesuai untuk buat khusus suami isteri. Baik, malam ni saya dipahamkan ada pasangan suami isteri dan ada juga pasangan yang akan berumah tangga. Siapa yang nak berumah tangga tu? Bakal berumah tangga. 3 pasangan bagus. Tuan-tuan dan perempuan memang beruntung datang malam ni. Sebab apa saya kata beruntung? Sebenarnya kalau orang semua tahu sebenarnya sebelum kahwin elok datang khusus yang saya nak beritahu ni. Sebab khusus kahwin biasanya dianjurkan perkahwinan 2 hari saja, tak cukup. Sebab lepas kahwin tu, sebab sebelum kahwin kita tak kenal pasangan kita. Masa bercinta semuanya indah. Semuanya indah. Kalau suami tu cakap lemah lembut dia, ayang. Kadang cacat pun ada. Ini hari ni semua cerita kes demi kes. Saya satu hari 3 kes saya buat di klinik saya. Saya ada klinik sendiri. Nak jumpa saya kena buat appointment dengan PA saya ni, Cik Sufian ni. Dia jaga jadual saya. Jadi kalau saya bercakap ni kau dengar betul-betul. Saya pun banyak ni buat saudara baru. Saya pun pengurusi Perkim Kelang, Selangor naik pengurusi. Jadi banyak saya buat kes mu'alaf ni. Jadi tuan-tuan bukan apa, kadang-kadang kita ni dengar ceramah. Ada orang dengar ceramah kat masjid 40 tahun tak berubah juga. Sebab klien saya ada ustaz, ada imam tampar bini, hafiz Quran 30 juzuk, datuk, Tan Sri, profesor, doktor pakar, politician, semua datang klinik saya. You boleh surf, you tengok Hushim Motivational FB. Dan klien saya bukan Malaysia saya daripada Australia ada, daripada England ada, dan daripada Amerika, seluruh dunia. Orang Brunei lagi sedap datang. Jadi saya nak beritahu malam ni tuan-tuan ni, apakah kita kata iaitu ni peranan dan tanggungjawab kita suami isteri. Baru yang baru nak kahwin tu dengar betul-betul. Kau jangan dengar kat sini, balik lagi. Bila kita akan mula bermasalah, konflik, apabila kita dah duduk serumah. Masa kat luar ni sebab jumpa sekejap semuanya indah. Bila makan tu nasi satu piring pun nasi goreng satu, share 2 orang, main suap-suap. Kalau boleh sudu jangan 2, 1 je, sebab nak air liur nak share. Ketawa kau cakap pun ya Allah, ni lidah ni tak bertulang betul, lemah lembut tu, panggil tu ayang. Makanlah, makan. Air fresh orange 1, share 2 orang, straw 1. Nampak tu, tak nak seduk straw 1, tanda cinta dan kasih sayang. Betul betul tengok tu. Betul masa bercinta, betul masa kita belum kahwin tu, apa-apa manis saja betul. Dan semualah. Kalau yang muda-muda ni yang nak kahwin sekarang ni, zaman saya dulu isteri saya dekat belakang rumah. Zaman dulu kita main surat. Sekali hantar surat 15 muka surat, 20 muka surat. Nanti ni sirat tu bedak katikura untuk usuk. Zaman dulu bedak katikura tu, bila buka tu berbau. Orang sekarang dia apa? Iaitu WhatsApp. Satu hari WhatsApp tu sampai 40, 50 mesej masuk. Semua gambar dia ambilnya. Kan masa bercinta. Orang lelaki nak tengok yang paling banyak hipokrit lelaki bila kahwin.
Sebab sebelum kahwin akan hantar 40-50. Kau balas 10, dia hantar 50. Kau balas misalnya yang dekat mana, abang ni dekat ni tengah kerja ni, abang tengah-tengah kerja pun tengok komputer ternampak wajah ayang. Rindu betulnya masa bercinta. Ayang bila kahwin nanti insya-Allah nak bawa pergi ni bercuti. Ni semua kalau kahwin nanti jangan susah hati. Rumah abang bayar, astro abang bayar, semua abang bayar. Sebab saya baru buat kes baru ni, bergaduh pasal apa? Pasal tak bayar bil astro RM60. Lebam muka bini tu. Tapi bila kahwin, duduk serumah baru kita kenal pasangan kita. Dalam bahasa Inggeris, dalam psikologi counselling dia panggil the true colour. Colour sebenar akan keluar. Ni macam colour baju hijau ni, perkim punya ni. Baju perkim hijau. Duduk serumah baru kita kenal. Siapa suami kita? Betul ke dulu masa bercinta tu bercakap macam-macam? Saya baru lagi ada kes baru ni lah. Sebelum dia datang jumpa saya setahun yang lalu, dia panggil girlfriend dia macam tengah bercinta macam lah, nak kahwin dia. Datang klinik saya duduk, dia beli buku saya, buku psikologi perkahwinan tu. Dia kata, Haji saya dah beli buku, saya dah baca dah. Dalam buku tu suruh panggil sayang, suruh panggil kata orang tu nama-nama, kata macam baby ke. Jadi dia pun buat lah. Saya kata, sekarang kau panggil apa ni? Tunang kau ni panggil baby. Kadang-kadang buat cacat sikit, baby. Yang kau ni pula bakal isteri panggil suami apa? Habi. Saya kata bagus lah kan. Tuan-tuan malam ni saya kalau yang belum lagi ni, kadang-kadang kita nak kahwin panggil awak betul. Awak. Kau ingat apa? Burung awak. Betul, bagus lah tu. Panggil tu dah bagus lah. Sebab komunikasi nombor 1 dalam perkahwinan. Banyak nak bercerai ni sebab apa? Communication breakdown. Tak bercakap. Jadi bila dah macam tu, saya kata bagus lah. Dia tanya saya, Haji panggil isteri apa? Saya panggil sayang, panggil ni. Okay, bagus lah. Saya kata sampai ke jannah lah panggil ni, baby ni. Lepas tu dah lama lah, tahun lebih datang balik baru ni, sebelum PKP ya. Tengok bini tu putih melepak. Tahu, kacukan Cina campur Iban. Putih lah. Lebam sana, lebam sini. Tanya siapa pukul kau? Allahu Akbar. Saya nak ketawa tak boleh, kaunselor tak boleh ketawa. Dia kena pergi empati. Nampak tu? Pantang orang perempuan nak beritahu kau jangan pukul bini kau. Marah macam mana? Jangan pukul. Rasulullah SAW tak pernah pukul isteri dia. Ikut Nabi. Nabi tak pernah pukul. Nabi pun ada kecil hati juga dengan bini kadang-kadang. Betul Jangan pukul. Satu lagi, jangan tinggi-tinggi suara. Kadang-kadang meninggi suara, bengong, bangang kau. Dah lah kemetok pendek. Jahat betul. Jangan. Sebab minta maaf, bila ramai jumpa saya buat kaunseling minta cerai, kebanyakannya akan ungkit benda ni. Dan saya akan report dan pergi ke mahkamah syariah. Hakim nak dengar apa sebenarnya yang berlaku. Jangan hina bini kita. Tu kadang-kadang siang hari hina kau, babi beruk kau, badan macam peti ais. Malam pukul 11 pandai pula tu. Abang tu itu tu. Malam pandai pula tu. Ayang darling, anak. Bini pun balas balik. Tadi kata saya macam peti ais. Malam nak pula Wah, tengok. Hipokrit. Dalam perkahwinan ni kita kena jujur, kena amanah. Jangan kita buat. Dia tak susah sebenarnya untuk kita nak mengekalkan rumah tangga. Saya bercakap ni susah tau. Sebab belakang tu bini saya ada, dah kahwin 41 tahun. Anak saya ada belakang tu. Nanti dalam kereta dia cubit saya. Cakap pandai. Kalau bisa mah bukan main.
Ramai ustaz pandai berceramah. Orang datang buat kaunseling, bini cakap, Tuan Haji, dia ni pandai bercakap, kat TV pun bercakap, tapi kat rumah tak buat. Ada orang bercakap tak buat. Sebab tu Allah berfirman dalam Quran ayat apa? As-Saff ayat 2. Engkau pandai berkata-kata, tapi kau tak buat. Dan aku cukup benci orang cakap tak buat. Ini paling ramai makhluk sekarang, termasuk suami isteri. Sebelum kahwin, abang akan kerja. Dia tak kerja sebelum kahwin. Abang akan kerja, jangan usah hati, abang akan ni. Itu tanggungjawab abang. Dalam surah An-Nisa memang dah ada ayat 34. Ar-Rijal, lelaki ialah pemimpin. Semua pandai, tapi bila dah kahwin tak kerja, tidur, bini kerja. Ini pun satu juga. Ni kalau ada kat sini, kau taubat cepat-cepat. Kuat benar suara Jais. Kau Jais ketawa kuat sebab bini kau tak ada. Jais ni bagus ni kawan baik saya ni Jais. Dia tu tuan-tuan, jangan tuan-tuan, sebelum kahwin kita janji macam-macam janji tu. Ingat, dalam Islam kalau janji, tanda-tanda orang munafik apa dia? 3. Bila berjanji tak ditepati. Kita sibuk kata orang lain munafik, yang kita ni macam mana? Bahaya suami ni tak? Walaupun Rasulullah SAW bersabda, bila Rasulullah naik Isra' Mi'raj, Rasulullah nampak ramai wanita di neraka. Betul tetapi sebenarnya lelaki lagi susah nak ke syurga. Sebab kita di padang mahsyar nanti, kita akan ditahan oleh isteri kita, isteri-isteri kita. Isteri akan tahan kat situ. Ya Allah, ni lelaki ni dulu sebelum kahwin janji nak bagi duit setiap bulan 300, tapi bila dah kahwin tak ada. Ya Allah, dia pula minta duit dengan saya. Kau nak jawab apa? Bukan atas dunia ni, pagi cakap lain, tengah hari lain, malam lain. Di sana tak ada. Yang akan berkata-kata ialah kaki kita. Mulut tak bercakap lagi dah. Sebab tu tuan-puan, bila kita janji dengan isteri, kita kena tunaikan. Dan kita ikut kemampuan kita lah. Kerja. Orang lelaki kena kerja, jangan tak kerja. Kita kerjalah apa saja pun untuk cari nafkah yang halal, nak bagi bini kita. Tu saya pesan. Banyakkan masalah. Untuk pengetahuan semua, masa PKP ni daripada 1 Januari sehinggalah Julai, yang memohon perceraian di Malaysia ialah 19,500. Di klinik saya mendadak datang nak bercerai. Masalah apa? Duit. Yang kedua, masalah apa? Masalah work from home. Duduk rumah lama sangat, tengok muka bini dah semak. Orang patut tengok muka bini lagi bagus. Kau suka tak tengok muka bini kau? Suka? Tu yang mengandung tu bagus kau. Bagus. Siapa nama tuan? Daniel lah. Daniel bagus. Daniel tengok bini dia. Sebenarnya PKP ni ataupun COVID-19 ada hikmah dan musibah dia. Banyak hikmah dia sebenarnya. Betul Tapi kalau orang misalnya dia tak boleh tahan sabar dan sebagainya, maka dia akan pergi kepada nak bergaduh hari-hari. Betul tak Nak bergaduh hari-hari. Saya nak bagi satu petua lagi pada tuan-tuan dan puan, bila kita berumah tangga ni, kesabaran mesti tinggi. Sabar, kena mengalah. Walaupun kita lelaki. Tu tanya bini saya tu, bini saya Cina juga tu. Cakap cikgu bahasa Inggeris, cakap bebel. Tu tak? Orang perempuan memang suka membebel. Orang perempuan cakap bebel, tak bebel, mana cacat. Ya. Ataupun dia dah pergi kepada kemurungan. Di dunia sekarang ada 264 juta manusia yang dalam keadaan kemurungan. Dan yang paling ramai ialah wanita. Perempuan paling ramai mengalami kemurungan. Dan orang paling hampir yang menyebabkan wanita kemurungan ialah suami. Itu belum lagi nak kahwin lagi satu, gatal. Dah lah duit tak bagi, S2 tak bayar, nak kahwin lagi satu. Apa hal?
Daniel kau jawab hal ha. Betul? Jangan. Yang dah ada satu ni jaga dulu. Kan kita jaga isteri kita. Hubungan tu. Yang penting kat sini ialah bagaimana kita kata komunikasi kita suami isteri. Itu penting. Ni dia. Jadi keluarga sejahtera bermula daripada rumah tangga yang bahagia. Firman Allah yang bermaksud, dan Allah menjadikan rumahmu sebagai tempat tinggal, mendapat ketenangan dalamnya. Kalau kita balik rumah aku syurgaku tu. Balik rumah walaupun rumah kita flat kecil je. Rumah kita rumah kotak tapi bahagia. Ada yang datang jumpa saya, rumah dia tu 18 bilik. Kolam renam ada 2. Kereta tak banyak lah, 42 biji. Tapi malam tak boleh tidur. Nak buat apa? Kita senang letak kepala jalan bang Bang betul. Kau boleh tidur tak malam ni? Boleh tidur tak? Malam boleh tidur? Boleh boleh tidur bang. Bagus. Boleh tidur. Bagus. Siapa boleh tidur malam? Sebab sekarang ni banyak orang panic disorder. Tahu panic disorder? Panic disorder maknanya malam tak boleh tidur. Fikir yang merayau je. Dan orang perempuan bila dia susah hati, dia kecil hati dengan suami, dia kata orang tu jiwa dah terguris, emosi terguris, malam tak boleh tidur dan menangis. Ada klien saya menangis selama 24 tahun. Hari-hari saya menangis Tuan Haji. Tapi dalam menangis tu keluar anak 8. Saya tanya ni macam mana puan menangis bilang itu Tuan Haji. Dan macam mana air mata keluar, air bawah pun keluar juga. Lelaki jangan zalim tau. Ni saya cerita ni ramai ni saya tahu ni. Kalau bagi saya 2 hari lagi ramai nak jadi klien ni kat sini ni. Boleh buat role play terus. Saya tengok muka saya tu walaupun kubur tutup, dalam hati penuh dengan bengkak ni. Unfinished business. Banyak benda simpan tau. Simpan. Kita ni banyak simpan. Jangan banyak simpan. Kalau banyak simpan, lama-lama nanti dia jadi itu kemurungan. Simpan apa tu? Simpan kesedihan. Ada setengah tu kadang-kadang kita nak cakap dengan suami, bang, abang saya minta ni berah bang, susu bang benda. Sudah. Kau sibuk je. Berah susu benda ni. Dah mula. Orang perempuan mula-mula memang dia akan cakap lepas tu dia diam. Ada setengah tu ambil diam tu lah. Tu dia tak cakap. Dalam rumah tu diam. Dan saya nak beritahu kalau ada anak, dia akan beri kesan pada anak-anak. Psikologi awal kanak-kanak. Childhood education. Effect. Saya boleh cerita semua ni. Jangan ingat isteri kita marah tu, tapi anak kita. Jangka masa panjang. Sebab tu Allah kata apa? Rumahku syurgaku. Bila balik rumah tu, walaupun kita tak ada duit, kursi buruk ke benda, tapi balik tu seronok tu balik betul. Satu cara saya nak ajar apa dia, kita suami ni komunikasi lemah lembut. Daniel sebut isteri kita tu kalau panggil sayang lah, yang kalau panggil macam dia kata orang sekarang kata kalau kau panggil awak, lepas dia tukar panggil apa ni kat kau ni, dia panggil apa? Abang. Abang bagus. Kau panggil dia? Panggil abang. Dia panggil ni, engkau panggil dia? Kita panggil mama papa je. Kita papa mama. Oh, papa mama. Papa. Ada papa, saya suruh anak berapa? Anak berapa? 2. 2. Bagus. Papa mama. Ni panggil apa, bang? Panggil bini. Sayang. Bagus betul Ni panggil suami sayang juga. Abang. Macam tu panggil. Ni kau panggil apa? Sayang. Sayang juga. Ni panggil apa? Pa. Apa yang kau panggil dia pa? Panggil dia abang. Panggil pa. Kat Kelang ada restoran papa. Panggil. Satu je dalam perkahwinan ni, kita panggil pasangan kita dengan nama yang elok-elok. Nampak tu? Sebab macam mana kita bercinta dulu. Masa bercinta kita panggil apa kat pasangan kita kan? Ayang lah, baby lah, macam-macam panggil tu. Orang tengah bercinta, tengah nak kata orang tu nak memikat.
Dia sebenarnya, saya nak beri petua, perkahwinan ni memikat sepanjang hayat. Walaupun umur dah 80 tahun, 40 tahun, masih lagi tu. Tengok, ada orang kadang-kadang dah tua-tua tu, tengok, sayang pegang tangan nampak berjalan. Jalan pegang tangan, naik tangga. Ada orang bini jalan depan ataupun dia berjalan depan. Dah, kau belakang. Dia jalan seorang dia. Ni dalam Islam, kita suami isteri ni pegang tangan isteri pun dapat pahala tau. Tengok muka isteri dapat pahala. Allah tu Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kenapa ayat Bismillahirrahmanirrahim? Allah tu Maha Pemurah, Maha Penyayang. Pegang tangan dapat pahala. Kita orang lelaki ni bagi makan bini dapat pahala. Baca dalam Quran ayat apa? 177 Al-Baqarah, Allah kata apa? Kebajikan itu. Ayat dia, that is very powerful ayat dia. Kebajikan itu bukan sahaja sujud ke barat dan ke timur, tetapi berbuat baik kepada kedua ibu bapa, berbuat baik kepada kaum kerabat. Siapa kaum kerabat? Isteri kita. Apa-apa bagi isteri dulu. Niat nak pergi kerja bagi aku, nak pergi cari kerja, nak cari duit ni untuk bini aku. Ada perkembangan, ada perubahan. Ada macam mana kalau kita tak kerja? Ayat itu tu. Lepas tu Quran ni sebenarnya wahyu Allah. Nampak tu, kaum kerabat. Kaum kerabat siapa lagi? Isteri, anak-anak kita. Nampak tu. Lepas tu pergi pada siapa lagi tu? Barulah iaitu anak-anak yatim, fakir miskin, orang yang meminta-minta. Nampak tu, orang gelandangan, ya? Dan mendirikan solat dan membayar zakat. Dan ayat ini cukup banyak dalam Quran. Mana buat baik dengan bini kita? Sebagai suami, saya nak beritahu ini the basic needs. Saya tak mau research tentang hierarki Maslow. Saya dulu lecturer kat Universiti Malaya. Saya mengajar paper tu bertahun-tahun, berpuluh tahun di universiti. Sebab saya tengok teori itu tak berkena. Jadi sebab tu saya banyak bergaduh dengan profesor universiti. Sebab saya lebih Islamik. Saya rujuk pada Quran. Quran semua dah cerita segala-galanya. Tengok dalam surah apa? Surah An-Nisa ayat 34. Allah kata apa? Ar-Rijal, kita lelaki ni ialah pemimpin. Hari ni kenapa ramai gagal rumah tangga? Minta maaf cakap, kerana lelaki tak boleh jadi pemimpin. Ramai jumpa saya buat kaunseling, suami tak boleh jadi pemimpin. Gagal lah. Bukan saja duit, termasuk juga pemimpin apa tu? Ni, solat. Kadang-kadang bini cakap, suami saya Melayu tu Haji, saya masuk Islam, saya ingat saya nak ikut dia. Rupanya dia pun tak sembahyang. Subuh saya terpaksa kejut. Bangun-bangun pukul 10, terus duha. Duha kepala otak kau. Lelaki tu dalam tu. Dalam surah An-Nisa ayat 34, panjang ayat itu Ar-Rijal, lelaki lah pemimpin. Lelaki mesti sediakan tempat tinggal, makan, minum, kasih sayang, keluarga. Tu semua tu. Kita ni orang lelaki berat ni. Pemimpin yang utama ialah pemimpin keluarga. Kita suami ni, dia orang perempuan sebenarnya nak bela perempuan tak susah sebenarnya. Orang perempuan mudah dibela. Yang pertama, bagi dia makan. Betul tak Puan? Kau nak makan kan? Betul. Bagi makan. Yang kedua, cakap dia elok. Betul. Yang ketiga, lelaki, suami, good listener. Jadi pendengar yang baik. Sebab bini kita suka membebel. Fitrah Allah bagikan kepada wanita 9/10 emosi, emotional quotient, life balance. The life balance, ni dipanggil life balance. Life balance, ataupun keseimbangan dalam hidup. Pertama apa dia? Iaitu IQ, intellectual quotient, kecerdasan mental. Yang kedua ialah EQ, iaitu kecerdasan emosi. Orang perempuan ni Allah bagikan ni, orang perempuan ni emosi 9. Sebab tu orang perempuan ni cepat menangis, cepat mengajuk. Kadang-kadang baru balik kerja, dia cerita dah semalam, bang tempat kerja gini, besok naik kereta cerita benda yang sama lagi. Tengok bini kita, dia cerita benda sama hari-hari tu.
Jadi kita kena dengar. Tak boleh kata semalam kau dah cerita benda sama, kau ni yang benda ni, kau ingat kau pekak ke? Bodoh lah kau ni, cerita benda sama ke tak? Sebab apa? Sebab lelaki emosi hanya satu emosi. Ni saya nak beritahu, orang lelaki kita satu je emosi tu. Sebab tu macam kita tak ada perasaan. Orang lelaki macam tak ada perasaan, tak ada feeling tu. Sebab tu kalau bini sakit pun kau biar je. Sakit, makan ubat tu, Panadol ada, telan. Isteri tak, bila suami sakit siap ambil air, medong, taruh air atas kepala, tanya lagi, bang sakit bang, sakit bang, sakit bang, berkali-kali tu. Betul tak puan? Betul kan? Orang lelaki kau dia tak ada kan? Kau mengaku je, betul, tengok apa hal kau ni. Tak ada, dia okey, dia kata dia jaga bagus. Takut masuk bilik lagi siap. Kau cakap dengan Jushim tak apa, okey tuan bagus. Nampak tu? Sebab orang lelaki 1/10 dia punya emosi tau. Wanita 9/10. Saya nak beritahu mereka apa, lepas ni kalau bini kita membebel, bini kita misalnya kadang-kadang dia bercakap tak bunyi biji buti tu, kita tanya apa benda tu, tak ada apa-apa. Tu kenapa? Dia nak perhatian. Wanita suka untuk dapat perhatian. Memang kalau you tak belajar ilmu psikologi, memang penat tu, melayan perempuan ni penat. Setelah kahwin, sebelum kahwin tak penat. Bini cakap, perempuan kekasih cakap apa pun okey, I love you, I sayang you. Bak tangan tengah nak menggatal, betul. Ni tengah-tengah bercinta ni, tiga-tiga yang pakai kopiah jangan bergaba jangan. Tengah bercinta tu, tengah bercinta tak boleh, hukum berdosa tu. Kalau sebab tu kahwin cepat. Sebab bila dah kahwin tak lagi dah, mana ada bergaba lagi kahwin, mana ada Jais tu tak ada, dah kahwin duduk pun jauh-jauh, sengaja duduk jauh-jauh, betul tak nak pegang, tak nak apa lagi dah. Bila bini pegang pun apa ni, sibuk pegang-pegang lah, apa benda ni, pegang-pegang kan, nampak tak? Kita patutnya bini pegang, kita kena biarkan dia pegang-pegang lah, dia pegang-pegang, kita respon, tak apa. Itu tanda apa? Tanda kasih sayang. Saya bukan apa, saya cakap ni semua bukan apa perkahwinan memerlukan pengorbanan perasaan, pengorbanan kasih sayang, pengorbanan kata orang tu kesabaran, sabar. Sebab dalam Quran Allah berfirman banyak kali ayat apa? Sabar, solat, zakat. Kalau tuan-tuan tak percaya, buka Quran Allah sebut sabar ni berpuluh-puluh kali. Sabar. Kahwin ni sabar. Kau tak sabar, bercerai berai. Sebab tu hari ni ramai bercerai ialah perkahwinan di awal 1 hingga 7 tahun, itu dipanggil fasa pertama. Fasa kedua 8 hingga 15 tahun. Tapi yang saya sedih pula sekarang ni, ramai jumpa saya pula dah bercerai ni, dah umur 60 tahun ke atas, dah tua-tua, dah pencing. Sebab tu saya dijemput untuk beri kursus nak pencing. Ni minggu depan saya ke Terengganu, nak bagi semua top management yang nak pencing, bos-bos semua. Sebab orang lepas pencing pun ada masalah juga lepas pencing tu. Sebab masa sebelum pencing, kita suami isteri ada anak, sibuk dengan anak, nak hantar anak tuition lah, nak hantar anak mengaji lah, apa ni, kata orang nak siapkan nasi semua kan. Tapi bila dah pencing, duduk berdua, tengok muka bini tengok kita tengok dia. Bini pun gigi palsu dah tak ada, apa benda selera. Bini pun tengok suami pun dah tak selera, gigi depan semua dah tak ada, asyik kentut kerja. Kembung orang tua, kembung lepas bersara tu. Pun ramai sekarang, dan ramai saya nak pesan dengan kau semua sebelum terlambat. Hari ni ramai isteri minta cerai. Orang perempuan lebih berani hari ni. Saya berani cakap ni rakaman kat TV, saya cakap live wanita hari ni, semua orang terkejut. Sebab saya lesen dan saya buat di klinik saya bercakap berdasarkan kes. Perempuan dah tahu selamba je. Haji, saya dah penat je dengan ini. Saya dah penat ni dengan suami saya ni. Duduk atas kursi ni, saya dah penat je. Saya penat dengan suami saya ni. Penat.
Saya dah penat. Orang perempuan kesian. Dah penat. Dia habis dah penat nak buat apa? Lepaskan saya. Sebab apa penat? Kadang-kadang kita kahwin dah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, perangai laki tak berubah-ubah. Kita mesti buat perubahan. Kita bila kita kahwin ni, isteri kita tu sebagai kata orang tu penasihat kita. Kalau isteri tegur kita apa benda-benda, dengarlah. Jangan ego. Lelaki penuh dengan ego. Teori psychoanalysis, Sigmund Freud. Eat ego, super ego. Lelaki ego. Kau jangan nasihat aku aku tahu, aku tak nak kerja, nak apa, aku duduk rumah. Kau tahulah, engkau pergi kerja lah, kena sibuk-sibuk. Apa saya kata kau tahu? Kau sopak ni kan? Takut kau, nampak? Habis kalau macam itu hari-hari, tak payah lama, 5 tahun cukup lah. Orang perempuan ni ialah wanita, ialah manusia yang Allah jadikan paling sabar. Wanita sabar tau. Sebab tu kau boleh mengandung. Kau tengok dia ni, bini kau, cuba kau mengandung, mesti pintu hotel kau dah langgar dah. Semua pintu hotel kau langgar. Kita lelaki. Perempuan tengok sabar, mengandung dengan penuh, kata orang tu, berbagai-bagai ujian Allah bagi tu kan ni. Nak makan tak boleh, muntah, betul lepas tu duduk ward hospital tu, bini saya tu duduk, anak pertama duduk hospital 60 hari, anak kedua berapa puluh hari tak duduk mengandung. Nampak, saya tengok sendiri tu macam mana. Kita lelaki mana ada, betul tak? Kena sikit dah meraung jantan apa. Bini tengok sakit, tak, saya nak beritahu ni, fikir itu cukup, baru kita sayang. Ya Allah, nak marah apa boleh tengok bini kita. Dia mengandung anak aku ni 9 bulan 10 hari, bawa kulu kiri, nampak tu. Bini kau kerja tak, Daniel? Kerja, nampak, bini kerja. Saya ingat kalau orang lelaki Allah bagi mengandung, MC hari-hari. Lepas tu Jumaat, Sabtu, Ahad MC berkapit, Isnin pula. Orang perempuan tengok boyok pergi kerja, balik rumah masak lagi. Sampai rumah, orang perempuan kalau kerja, sampai rumah letak je tudung, sangkut kat kipas tu, masak. Nampak? Kita lelaki tahu tunggu nak makan je. Nampak tu? Sebab tu orang perempuan ni Allah bagi dia iaitu kesabaran. Tapi mulut dia tu, dia bercakap, kita kena sabar. Kita lelaki sabar. Saya cakap betul ni, mulut kebanyakan orang perempuan ni. Orang perempuan ni mulut dia. Kita orang lelaki kena sabar. Betul bang? Bini kau banyak cakap kan? Betul banyak cakap Ni ayah saya pun cakap, panggil sabar aja, sabar. Sabar sabar. Ni kita kahwin 16 tahun, lumayan sabar. Anak mula besar, bini banyak cakap Ya. Banyak cakap. Dia berpek lah. Habis sampai dia tak tahan, apalah, saya keluar dulu. Saya tak mau cerita sama apa dia. Sekejap saya balik. Tapi jangan keluar tak boleh balik. Balik. Keluar jangan tak balik. Teman-teman kita keluar sekejap ke, dia berbagai cara lah. Ada orang dia keluar, ada orang duduk rumah juga, tapi kita takut duduk rumah nanti kita bergaduh besar. Betul tak keluar sekejap. Tapi jangan amalkan lah, bila bergaduh je keluar, pergi kedai mamak, lepak, pukul 2 balik. Tu tak sihat, tak bagus. Bila you dah ada anak akan tengok tu. Model yang utama anak-anak tengok ialah bapa. Jangan anak kita nanti bila besar, lelaki dia ikut perangai kita pula. Ingat anak-anak tengok semua tu perangai kita. Kalau kita selalu bergaduh, sebab tu kalau nak bergaduh, jangan bergaduh depan anak-anak. Jangan tengking bini kita cakap bukan-bukan, mencaruk ke menjerit ke apa depan anak-anak. Dia akan beri kesan kepada anak-anak ni dari segi psikologi, dari segi emosi. Sebab tu bila nanti dia kahwin, dia buat perangai serupa macam kita juga. Minta maaf tuan-tuan, saya ada 4 anak, 15 cucu. Saya ada 15 cucu. Ni InsyaAllah tuan-tuan dan puan pihak Perkim, Tuan Haji Cik Mat akan bagi semua satu pasangan 2 buku ni pada tuan-puan. Perkim bagi percuma tu pada kau tu. Nampak tu Perkim Cik Mat tu dia. Jadi boleh baca ni Ni buku psikologi perkahwinan ni, baca ni Ni bagus. Ada 12 bab. Macam mana kita nak kata orang tu mengeratkan kasih sayang. Ni macam mana ni kita nak didik anak kita. Nampak tu.
Yang dah kahwin lama pun baca, yang belum kahwin pun baca. Tahu? Yang tua-tua macam saya baca juga untuk apa? Cucu-cucu. Nampak tu? Ni sepanjang hayat boleh pakai. Sebab kita nak supaya kita, kata orang tu dalam rumah tangga ni, tipu bohong lah kalau kata tak bergaduh. Saya dengan bini saya tu bohong lah. Tu ada kat depan tu lah. Bohong lah kalau tak bergaduh ke, tak kecil hati ke. Satu lagi orang perempuan apa dia? Cemburu. Dia cemburu. Perempuan memang cemburu. Kalau tak cemburu, dia tak sayang kita lagi dah. Nampak tu? Kau cemburu tak lelaki kau ni? Cemburu tak cemburu? Dulu ada lah. Apa dia? Ada dulu. Sekarang? Sekarang sudah tak ada. Astagfirullah. Dulu ada, sekarang tak ada. Dah tua. Astagfirullahalazim. Laku lagi tu. Dulu dia itu. Kau jangan. Apa dia? Dulu suka menjeling mata. Kau tengok, dia ingat tu. Dia ingat nampak. Orang perempuan akan ingat tu. Kita menjeling tu Ni dengan dia ni, kau jealous tak? Jealous Kau jealous dia ni? Kenapa jealous kat dia? Tengok handphone. Ni satu lagi. Zaman sekarang ni ramai bergaduh suami isteri ni pasal handphone. Ni. Suka duduk ni tengok handphone, ketawa seorang-seorang. Daniel, dengar tu. Kau buat apa tengok handphone ni? Kau buat apa tengok handphone? Bini kau cakap, kau tu buat apa? Buat kerja. Buat kerja. Memang betul. Sekarang ni kebanyakan kerja, kebanyakan semua melalui ini, betul Tapi jangan salah guna. Ini pun boleh bergaduh ni. Satu lagi, kita suami isteri jangan ada ni, kata orang tu, password jangan ada. Suami isteri dia ada password. Dia tahu kita ni, mana bini kita nak tengok je lah. Ini zaman sekarang ni, punca perceraian ini juga. Kadang-kadang ada password, ada girlfriend lain lah, ada apalah. Jangan. Orang perempuan dia tahu sekali je, siap kau. Dia membebel daripada 24 jam. Kau tengah nak tidur baru nak lelap, tu gatal. Gatal mulut dia. Itu ayat dia. Habis kita menggatal macam mana? Orang perempuan minta maaf cakap, selakat ni saya buat kaunseling tak ada seorang, baru 2 orang pun saya buat kaunseling setuju suami dia kahwin lagi daripada beribu-ribu. Ustazah tu, ustazah, Allahu Akbar, pegang tasbih. Bila suami cakap nak kahwin, terus abang kahwin dah. Kalau kahwin, ceraikan saya. Orang perempuan semua itu. Ni seorang cikgu kimia, terror kimia. Abang kahwin, malam kamu tengok. Tengok bird dah tak ada. Terus tak jadi. Terus tak jadi. Kau jangan buat macam tu. Bukan gunting, pakai pisau. Bagi makan anjing. Dia cakap tu, ini betul ni. Bak suami dia ada girlfriend lain, nak kahwin, cakap nak kahwin, baru cakap nak kahwin baru. Dia cikgu kimia. Dia kata kalau tak pakai gunting, pakai apa? Dia pakai bahan kimia, asid. Meletak, tinggal tumbul lah. Hancur, habis. Jangan buat. Puan orang perempuan jangan buat kat suami kita minta bawa kaunseling dulu. Okay? Jangan. Marah macam mana pun jangan buat pelik-pelik. Okay? Tu saya pesan bahaya. Jadi handphone ni bahaya ni. Daniel boleh tengok handphone. Hari ni dalam kerja, yalah semua guna handphone dengan ni kan, kerja kan ni. Guna handphone. Macam saya pun, saya kadang-kadang handphone ni guna apa? Saya perkim kan, jadi buat aktiviti, bagi apa benda, hantarlah. Bini pun kata, asyik tengok handphone. Tapi dia tengok tak apa. Betul. Sama-sama tengok. Betul Tapi kalau kita nak tengok, tengoklah. Jangan dia nak tengok, tak bagi. Bila tak bagi, itu akan timbul konflik. Ni zaman sekarang. Sebab tu rumah tangga ni dia ikut kepada zaman dia. Kalau zaman-zaman dulu lain, zaman dulu tak ada handphone. Lepas tu zaman dulu ada telefon kat rumah tu kan, telekom tu. Lepas tu ada kata orang TV. Sekarang lain ni. Ada orang kadang ada 2-3 telefon tu. Nampak tu? Jaga. Jadi kita kena apa?
telus dengan pasangan kita supaya ada trust, kepercayaan. Dalam perkahwinan yang penting ialah kena jujur. Jangan sekali kita menipu pasangan kita, dia tak akan percaya lagi dah. Orang perempuan ni kalau tak percaya habis. Sebab tendensi untuk curang ialah lelaki. Walaupun sekarang dah mula ada perempuan curang. Dah ada. Saya buat kaunseling, dah ada. Sebab apa curang? Sebab dia kata apa? Dia balik rumah nak bercerita dengan suami tak bercakap. Sebab tu kita kalau kat rumah atau dalam kereta, isteri bercerita, suami dengar. Walaupun dia cerita hari-hari benda sama je. Bang, tempat kerja bang, tempat kerja dia. Kat office tu bang, bos bang, gini-gini bang. Besok cerita lagi. Bang, bos bang. Dengar. Sebab kalau tak dengar, dia pergi pejabat nanti, dia cerita dengan kawan dia. Cik Daniel. Oh, Cik Daniel. Nak cerita sikit lah dengan Cik Daniel ni. Ni cerita. Hari ni cerita. Daniel pun cakap, ya saya, betul. Daniel pun ada belajar kaunseling setengah hari, betul Jadi pun cakap, okey, boleh. Saya pun boleh dengar Dengar Daniel tau. Masuk sebulan, Daniel cakap apa? Tak payah panggil Cik Daniel. Tak payah Cik. Panggil Abang Daniel je. Kau jangan ketawa. Saya banyak buat kes sekarang, suami orang, bini orang, suami orang. Sebab suami tak beri perhatian. Suami sibuk benda ni. Bila bini cerita, cerita. Apa dia? Cerita. Apa dia? Jadi lama-lama isteri fed up. Orang perempuan ni dia bukan apa tau. Dia nak manja-manja. Sifat-sifat perempuan, dia dah kahwin, dia nak bermanja. Betul tak kau nak manja dengan lelaki kau? Betul. Sayang juga. Okey, nampak tu. Ni kakak panggil apa? B. Kau panggil B. Asal kau tutup muka panggil B bagus tu. Tapi jangan kau kena pukul dia, kau panggil babi pula. Jangan tu. Jangan pukul-pukul. Sekarang kerja apa? Kerja dulu sama Nasi lemak buat. Jual nasi lemak. Bagus. Jual nasi lemak. Jangan malu kita nak cari rezeki halal. Betul Kat mana nasi lemak kau jual ni? Enggak ikan ni. Jinjang. Pasar Jinjang. Okey, bagus. Suami lah masak malam-malam nasi lemak. Siapa bangun lebih awal? Kau ke dia? Masak dia. Dia pandai masak. Kau tak kahwin lagi macam mana kau masak sama Apa dia? Tolong saja. Oh, jual nasi lemak. Betul Bagus. Ni tanya satu lagi ni. Apa panggil ni? Nak nikah ni, apa panggil? Panggil B. B. Aku dah kata B. Kau panggil dia apa? Panggil sayang. Sayang ni yang betul-betul cinta betul ni. Betul, insyaAllah. Satu hari tu berapa mesej ke WhatsApp ke hantar? Tak terkira lah. 3-4 kali sebab selalu jumpa. Kerja satu office? Tak, sekarang belajar. Belajar mana? Belajar dekat Ikom. Okey. Belajar bahasa. Oh, jadi hari-hari lah kau duduk dalam kelas pun sama macam ni lah. Dekat-dekat Tak dekat-dekat. Habis? Betul. Berasing juga lah. Berasing juga Tapi selalu jumpa so komunikasi semua bagus lah. Alhamdulillah. Elok kalau boleh saya nak dah kahwin nanti pun macam tu juga. Boleh Boleh, insyaAllah. Janji ni. Janji. Bang kau ni handsome kau tengok. Hidung mancung boleh sampai hanger 16. Saya pakar motivasi 40 tahun dah. Tapi mungkin tuan-tuan dan puan nak buat ni mungkin sulit lagi. Motivasi paling hebat dalam Islam untuk sabar ialah solat tahajud. Bangun malam. That is very powerful. Walaupun Stephen Covey dia charge satu kepala khusus satu hari 10,000. Masa zaman saya dulu lah. Saya pergi khusus tahun 80-an. Universiti hantar. Satu orang 10,000 khusus. 2 hari. Minum air mineral je. Tapi dalam Quran dah ada. Tahajud. Pada bangun tahajud malam ni kena pengorbanan. Tinggalkan tempat tidur. Surah Al-Muzammil, wahai orang berselimut, bangunlah, dirikanlah solat tahajud. Sesungguhnya tahajud itu menguatkan jiwa kamu. Sabar. Kalau dah biasa tahajud ni, jadi sabarlah. Dengan sendiri terdidik ni kita. Minat marah bini kita pun nampak? InsyaAllah. Ni, saya nak beritahu. Tapi nak sampai makam ni susah. Bangun malam ni. Nak bangun malam susah. Nak bangun malam pukul 3 pagi. Ingat senang nak bangun. Tidur atas tilam 18 inci.
aircon 3 horsepower beku. Tahu? Nak bangun malam pukul 3 ingat senang ke? Kau baru nak bangun, laki bini kau cakap, bang nak apa? Nak tahajud. Dah tak payah, jut-jut dengan aku sudah. Nabi tak pernah tinggal tahajud. That is very powerful. Tapi bagi orang berfikiran liberal, bagi orang berfikiran macam percaya tak percaya, walaupun Muslim, sebab saya banyak berdebat, dia tak mau pakai, because that kita tak bahagia rumah tangga. Sebab bila kita buat tahajud malam ni, kita jadi sabar. Sebab kita dah tahu dah sifat wanita memang dia suka mengungkit, dia suka mencari-cari benda, cemburu, dia cemburu wanita. Jadi kita lelaki mesti ada ketahanan diri, ada motivasi dalaman. Motivasi dalaman apa? Tahajud untuk apa? Dalam surah Al-Mudassir Allah kata apa? Solat sunat tahajud ialah untuk menguatkan jiwa, kolbu. Dalam diri kita ni ada kolbu, hati. Ni kadang-kadang apa yang bertindak? Hatilah. Sebab tu kalau nak bercakap dengan suami isteri ni, gunakan apa? Gunakan akal dulu. Sebelum bercakap, akal. Jangan tengah marah bercakap. Bila tengah marah bercakap, maka berbagai-bagai. Sebab tu ada kadang-kadang aku cerai kau. Oh, sedap je dia. Sekarang pula cerai lagi senang, pakai WhatsApp je. Ada jumpa saya tanya, Ji, ini suami saya malam tadi cakap cerai, jatuh talak. Saya pun tanya kawan saya mufti, dia kata jatuh. Habis. Jangan tengah-tengah marah, tengah apa. Kenapa saya ulang-ulang perkara ni? Sebab inilah kes yang banyak saya kendalikan. Sabar. Kita orang lelaki kena sabar. Sabar. Banyak bersabar. Memang kita akan berdepan dengan kenah isteri kita. Kita sendiri pun kadang cari duit. Sabar. Cari duit. Kerja. Macam tadi jual nasi lemak tu. Bagus. Sangat mulia. Jangan tak kerja. Hari ni di Malaysia tuan-puan, kau jual apa saja pun laku. Jual apa saja laku. Tepi jalan, jual kuih, jual apa. Jangan kata, wah, suami saya tak kerja. Ini yang paling memenatkan. Dan semua nak harap misalnya bantuan daripada zakat, nak harap bantuan daripada perkim, nak harap bantuan daripada itu. Sebab saya kelang tu, Allahu Akbar. Jumpa haji minta 100. Suami kau itu ada. Suami buat ni, buat cacat. Kenapa kau tak kerja? Nanti tanya. Bini bercakap banyak, suami buat tak tahu je. Macam mana? Jadi kita orang lelaki, kita wajib bekerja, kecuali kita sakit yang tak boleh kerja. Tapi kalau boleh, kita kerja, sebab itu tanggungjawab kita. Dalam hidup ni bukan saja cinta je Daniel tak boleh hari-hari cakap cinta je bang. Tadi tu I love you. Bila kahwin duduk serumah, perut lapar, tak kenal lagi dah. Bila sebut je I love you, bang lapar. I love you kepala otak kau lapar. Bila lapar, tak ada perkataan elok lagi dah keluar. Kita naluri semua jadi manusia. Sebab tu kita lelaki kena cari rezeki. Itu peranan kita. Sebab tu peranan suami, peranan isteri. Kita cari rezeki. Tapi hari ni orang perempuan cari rezeki juga. Nampak tu, dua-dua. Sebab tu kadang-kadang anak terabai. Jaga. Sibuk-sibuk, tapi anak jaga. Sebab di Malaysia sekarang, masalah sosial yang paling dahsyat ialah ketagihan dadah. Takut saya buat kes kaunseling dadah ni. Dadah tak ada ubat. Nak beritahu kau, kalau kena dadah tak ada ubat, panas, sejuk. Dia berbagai-bagai term dia. Panas, sejuk. Daun ketum kalau minum saja tak apa. Ni pandai pula tu. Campur misalnya ubat batuk, campur ubat gegat, ubat nyamuk, campur bal lampu ni, barulah minum tu, barulah relax brother. Mati kena langgar. Betul dia kalau ambil dadah tak bulat macam Daniel ni. Ni bukan dadah, ni banyak makan nasi. Betul tak apa. Perut apa dia? Perut besar tak apa. Orang perempuan pula apa nak jaga suami? Senang je nak jaga suami ni. Nak jaga lelaki senang je orang perempuan. Apa dia? Jaga perut dia.
Jaga perut. Dia balik rumah je, nasi dah ada. Ni balik rumah buka, alamak, kari pap satu. Kari pap sejuk beku. Balik rumah. Ha? Setiap hari balik saya masak, kasih anak isteri semua saya makan. Engkau pula masak? Saya kerja kuat juga. Kerja kuat juga. Bagus, untung. Nampak? Tak apa. Alhamdulillah bagus ni. Sebab apa? Sebab Ha? dia ada penyakit asma, tak boleh tahan. Bukan asma. Penyakit asma. Benar dia marah sama saya. Saya goreng tauge sambal. Dia maya kata, engkau ni goreng ini tauge maya bau lah, tak boleh tahan lah. Hari ni you tidur dalam longkang, jangan tidur sama saya. Tidur dalam longkang betul? Bagus ni. Orang lelaki tolong kat dapur, masak ke apa, adakah jatuh kita punya martabat kita? Tak. Dia yang bagus ni, bab kita tak ada bibi, tak ada orang gaji, bini kita kerja. Kalau misalnya bini masak kat dapur, kita pergi kat dapur, tolong masuk pinggan mangkuk ke. Saya buat kes nak bercerai ni bukan apa tau, kecil je. Bab suami tak tolong kat dapur, itu je nak bercerai. Satu lagi nak bercerai pasal apa? Pasal picit tu, ubat gigi. Satu picit dari bawah, satu picit dari atas. Saya kata ubat gigi ni baru RM2 kau nak bercerai, kenapa? Kau pergi beli banyak-banyak, kau balik rumah, seorang picit bawah, seorang picit atas. Betul? Nak bergaduh benda kecil-kecil. Saya nak beritahu pada saudara-saudari yang saya kasih sekalian, kita suami isteri ni kalau benda kecil-kecil ketepikan. The small problem letak tepi, yang besar-besar kecilkan. Itu cara nak selesai rumah tangga. Jangan yang kecil kita besar-besarkan, lepas tu ungkit pula tu besok. Masuk bilik airnya, ni siapa picit ni? Orang dah cakap picit di rumah. Sebab apa? Kita semua picit-micit ni belajar kat mana? Itu semua ialah daripada keluarga kita, mak bapak kita. Childhood education, betul? Masa zaman kita awal kanak-kanak. Sebab tu bila kita kahwin ni, kita akan bertembung dua, iaitu budaya yang berbeza. Nampak tu? Dua budaya yang berbeza. Isteri kita mak bapak didik lain. Mak bapak dia didik misalnya picit ubat gigi daripada bawah. Yang kita pula, bapak cakap apa? Ikut suka kau nak picit mana-mana. Jadi bila kita kahwin, berlaku culture shock, konflik lah. Jadi benda kecil-kecil ni tak payah bising-bising. Nampak Jadi orang perempuan senang nak jaga suami ni. Jaga perut jaga perut. Sebab itu dengan suami isteri kena nak jaga suami senang je. Yang pertama, jaga perut dia. Sebab tu kalau suami kita balik kerja malam-malam pukul 10 ke pukul 11 ke, yang abang nak teh tarik, no problem, buat je. Jangan asyik main handphone. Buatlah teh tarik sendiri, buat sendiri. Itu kadang-kadang menyebabkan suami mula-mula dia diam tau, senyap je. Tapi lama-lama dia pun jumpa orang lain, dia akan bercinta dengan orang lain. Sebab apa? Dia rasa tak ada, nak buat teh tarik pun tak nak buat. Ada suami kadang dia buat sendiri. Kita orang lelaki pun kalau kita buat, apa salah kita buat untuk bini kita? Tak salah. Buat yang tahu dah bini kita suka Nescafe, buat Nescafe bagi dia. Nampak? Kita, hubungan kita suami isteri, pemudahkan, jangan menyusahkan. Satu lagi, kalau bini minta misalnya duit RM50, kita bagi RM200. Ni tak ada. Bini minta 50, kau bagi RM3. Dah RM3 cukup. Jangan banyak. Abang kerja penat tu, tengok bengkok sekarang ni, tahu tak? RM3 cukup. Orang perempuan ni memang dia nak duit. Kita bagi banyak kat dia, bukan dia untuk beli diri dia. Kadang-kadang dia pergi ke mana-mana, dia ingat apa kegemaran kita suami tu, dia beli. Jangan berkira dengan bini, jangan berkira bertetapan dengan ayat 177 Al-Baqarah tadi. Dalam Quran ada. Ni bukan saya cakap suka-suka. Ini rujuk pada Quran. Allah dah kata. Ni nak jaga hubungan suami isteri mudah je. Lepas tu saling hormat menghormati. Satu lagi hubungan suami isteri juga, kalau kita dah kahwin, kita misalnya kata hormat mak bapak mertua kita, walaupun dia non-Muslim, dia belum masuk Islam, buat baik dengan dia. Ni kita Islam, buat baik dengan mak bapak kita. Memanglah saya banyak kes kaunseling, bila kahwin kadang-kadang
mak bapak yang masuk Islam, belum masuk Islam ni kadang-kadang pulau kita boykot kita, adik-beradik boykot kita. Kita buat baik, kita menantu ni buat baik, pergi. Tu saya, mak mentua saya umur 96 tahun. Adik-adik isteri saya tu, kakak dia semua Cina semua, dekat Keluang. Anak saudara ada dekat 70. Balik peluk, saya selalu peluk. Mak mentua saya dah 96 tahun tu, Cina. Peluk ni. Uceng dia panggil saya, Uceng. Wah, menghampiri kucing. Dia Cina kan tak apalah. Sayang, betul. Nampak? Sebab kita sedang berdakwah dia, nak tarik dia masuk Islam. Sebab Islam ialah agama akhlak. Islam ialah agama akhlak. Islam ni akhlak. Akhlak kita. Tunjukkan akhlak yang baik. Minta maaf lah, hari ni orang Islam ramai, kita mengaku kita Islam tapi akhlak kita teruk. Sangat teruk. Saya sebagai kaunselor, saya bercakap terang je. Kat TV dia cakap, suara rakyat baju merah tu keluar bercakap, peduli apa aku. Saya bercakap, masalah kita orang Islam tapi akhlak tak ada. Memang pakai songkok macam saya ni, tapi perangai macam apa, pakai kopiah, jubah, tapi mengumpat orang. Nampak tu? Datang masjid, ada mu'alah jumpa saya, Pak Haji tadi dia kata saya rukuk tak betul. Kawan tu baru masuk Islam 2 hari. Dia selama ni sembah tu Buddha tu. Buddha senang, dia kata berdiri kan? Bila masuk Islam nak rukuk tak jadi kawan ni tegur. Dan seorang lagi pula ni, dia ni masuk Islam, lepas tu dia pergi solat, dia tak tahu solat subuh 2 rakaat, lepas tu tak macam ni lewat sikit, jadi dia 1 rakaat. Nampak tu? Dia ikut, tiba-tiba orang beri salam, dia beri salam. Jadi yang sebelah tu lepas sembahyang terus, awak sembahyang tak sah. Kawan ni baru masuk Islam, dia jumpa saya menangis-nangis. Dia seorang doktor, pakar, convert tu Muslim. Dia kata, apalah Haji, orang Islam tengok pakai jubah, janggut kan main lagi. Tapi hina saya baru masuk Islam. Memang ustaz ada ajar saya belajar, tapi saya lupa lah. Bila masbuk ni saya lupa. Dia lupa itu. Jadi saya buat 1 rakaat, dia cakap dengan saya depan-depan, semua orang tengok, malu saya. Saya tak mau datang masjid lagi. Saya buat kaunseling dia berkali-kali, pujuk dia buat kaunseling. Saya cakap, tak apa doktor, pergilah. Itu kata. Dia cakap apa, dulu saya pergi gereja best, padri semua senyum, dia datang, welcome. Tapi pergi masjid, muka subuh semua muka ketat, macam kapet tak siap, macam bulldog pun ada muka. Kau jangan muka senyum. Balik rumah jumpa isteri senyum, walaupun dalam kocik ada duit RM1 balik senyum. Bini pun sama. Jangan banding-bandingkan dengan orang lain, jangan dengan jiran kamu banding-bandingkan. Tengok suami kita pakai kereta kancil 660 tutup pintu tertanggal. Tak apa. Orang sebelah pakai Honda Accord. Jangan. Tengok bang, main bang. Satu lagi, jangan minta yang bukan daripada suami yang tak mampu. Kalau suami tak mampu, jangan minta. Mamang saya nak gelang. Tengok adik. Sekarang zaman apa? Zaman Facebook, zaman Instagram. Ramai jumpa saya nak bergaduh pasal nak bercerai pasal apa? Dia ada grup, family group. Apa dia pergi bercuti kat Cameron Highland, ambil gambar. Cuti. Yang kawan ni cakap, abang tengok tu tengok kakak I pergi cuti kat Cameron Highland. You apa? Cuti kat Pelabuhan Kelang. Nyuntung korak. Gaduh. Sebab zaman sekarang ni dia sangat mencabar rumah tangga, betul? Perkahwinan. Sebab ni menunjuk. Kadang pergi makan pula kat mana-mana, makan ayam, ikan bakar, benda semua tunjuk dalam family. Jadi adik-beradik lain tengok dalam Facebook. Kita sebagai suami isteri, terutama kita, tak apalah bang. Kalau dalam grup pun WhatsApp balas, okey tahniah, sedap makan, terbaik. Dia dalam WhatsApp nak tahu orang tu jujur tak jujur, senang je. Ada tak balas terus, mana hati tak betul. Kita balas je, okey terbaik, bagus. Itu dia. Jangan kita diam aja dalam family. Sebab ini semua juga kadang-kadang jumpa saya buat kawan apa, Haji, keluarga dia kaya-kaya, dia ni miskin, tak benda lah kahwin, benda saya tak suka lah.
tak pernah bercuti, tak pernah apa, gelang pun tak bagi. Kakak dia gelang besar, saya dia bagi gelang apa, gelang Mekah dia bagi. Aduh, jangan ni sekarang sebab apa ni, dalam ni Instagram dah ada, Facebook ada kan, WhatsApp group ada. Ini ancaman-ancaman kepada hubungan kita suami isteri. Apa lagi, suami hendaklah bagi nafkah kepada isteri. Nampak tu? Ada yang tanya saya, ada ramai juga cakap, Haji, kami dah kahwin 20 tahun, suami saya tak pernah bagi nafkah. Suami cakap apa? Itu aku beli beras, aku beli susu, aku beli apa? Kalau boleh cukup bulan dapat gaji, bagi bini kita ni yang RM100 nafkah daripada abang, kau terimalah. Jadi bini dah tahu tolak gaji laki tu tinggal RM50 kan. Jadi abang saya terima bang nafkah abang ni RM100, tapi ni saya pulang balik bang, ambil lah bang RM100 bagi. Biar tahu ada suami ni kadang-kadang pergi kerja dalam kocik ada RM2 RM3, tak ada duit nak isi minyak pun tak ada. Jadi bukan apa, ini semua melalui apa, komunikasi suami isteri. Kita tak faham tau. Satu lagi apa, tanggungjawab suami ini sangat penting. Kena jadi imam solat berjemaah. Ini yang ramai dah tak buat sekarang. Ni PKP ni baguslah, ramai jadi imam. Walaupun ada isteri jumpa saya, Haji, suami saya ni tak tahulah sah tak sah jadi imam. Kenapa? Fatihah qul huwallah, Fatihah qul huwallah. Bila saya cuba baca Al-Baqarah terus sakit perut. Sah. Yang penting suami nak jadi imam ni tuan-tuan, walaupun you saudara baru ke benda, jadi imam. Sah jadi imam tak untuk isteri? Jadi bagus. Ni jadi imam bagus. Jadi imam untuk isteri tak apa. Jadi imam. Jangan kita kata abang kita sembahyang masing-masing, sebab abang ni baca qul huwallah je. Qul huwallah ni ayat yang paling power tu tak? Ingat tu tak tahu, kita baca Al-Fatihah qul huwallah. Tak apa. Tapi dalam masa yang sama kita pergilah belajar. Di Malaysia ni banyak perkim buat khusus, lembaga zakat buat khusus, masjid-masjid buat khusus. Semua tak ada masalah nak belajar, cuma nak tak nak je. Cukup banyak kelas-kelas pengajian kita. Sebab kita suami kena tunjuk model yang baik. Satu lagi, kita suami janganlah, kalau boleh jangan isap okok, jangan minum arak, jangan minum apa tu. Baru ni ada seorang, dia kahwin dengan orang Islam, dia orang Sarawak ke mana, minum apa tuak-tuak, bila balik mabuk, dah bercerai, bergaduh, mabuk je Ji, mabuk. Nampak tu? Jangan. Nampak tu? Kita kena jaga ni akhlak kita sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri. Nampak tu? Kalau boleh kita suami isteri, satu lagi, kita naklah sentiasa tu sayang, menyayangi antara satu sama lain. Ya? Isteri yang paling bagus sekali apa dia? Mai sini. Mai sini, nak tunjuk ni. Lagi berapa minit lagi? 20 minit lepas ni korang semua kena buat apa saya buat ni. Tahu? InsyaAllah. Mai sini. Nak tunjuk ni. Tengok bini saya baju, tengok. Oh, perempuan apa? Dia suka baju, dia suka tudung. Kalau baju hijau, tudung hijau, kasut hijau, mambang hijau. Kalau dia apa lagi? Duit. Dia suka mata duitan. Apa tu? Oh, perempuan memang mata duitan. Betul betul Oh, perempuan dia suka. Ni umur 63, tengok awet muda. Buka lah sikit. 64, buka nak tengok muka tu. Tengok tu. Tengok tu. Nak ambil gambar. Kenapa awet muda? Sebab kita nak supaya hati tu sentiasa gembira, tahu. Dia satu yang penting saya nak beritahu dalam rumah tangga ni. Baik anak ke baik apa, kita suami isteri hendaklah selalu ni salam, peluk selalu ni bini kita ni. Ni peluk bini kita ni. Dauk kepala dia. Ni dia selalu. Paling tidak 5 kali sehari peluk. Bila? Lepas solat. Saya keluar masjid berjemaah sebelum PKP, peluk bini saya hari-hari. Yang jemaah-jemaah lain tu, yang perempuan-perempuan, bang, tengok Haji Hussein motivator peluk bini, peluklah saya bang. Sudahlah, kau boleh belah lah. Dia kata malu. Peluk ni, peluk ni dari sisi psikologi, dia ada aura. Tahu? Kita nampak kita peluk ni, tepuk-tepuk ni, tapi dia sebenarnya pergi ke hati.
kolbu. Nampak tu? Ubat. Peluk pagi pukul 10 membebel. Peluk pukul 10, pukul 2 membebel. Mesti. Ni nak beritahu kau ni. Semua sama. Nampak tu? Tapi kita orang lelaki, kita jangan give up. Sebab kita nak rumah tangga kita bahagia. Nak kalau ada anak, anak akan tengok kita. Dan inilah kita nak bawa ke syurga. Kita akan jumpa di syurga, di jannah sama-sama. Walaupun dalam surah Ar-Rahman Allah kata dalam syurga tu ada sungai-sungai madu, sungai-sungai arak, sungai-sungai susu, ada bidadari 70 orang. Masa tu tak ada cemburu lagi dah. Atas dunia jangan sebut je. Abang nak kahwin lagi, terus kena. Di sana tak ada, bidadari dah ada. Berapa? Cemburu Allah dah tarik di sana. Di sini Allah tanam cemburu. Nampak tu? Peluk ni. Bila nak peluk? Lepas solat berjemaah, lepas subuh, solat subuh tu, lepas doa ke apa, beri salam. Biasa bini kita datang jumpa kita, salam macam ni, cium tangan kan? Jangan cium tangan, kita peluk dia. Cium sikit. Kau buat macam tu. Boleh buat ke tak boleh buat ni? Pasal kau tercengang semua, kenapa? Nampak tu? Okey. Ni nak ajar ni. Anak pun sama juga. Anak kita peluk anak kita. Anak saya semua saya peluk. Cucu saya semua saya peluk. 15 orang. Sebab tu kita kasih sayang. Sebab Islam ialah agama kasih sayang. Nabi Muhammad SAW ialah seorang yang sangat pengasih. Dan Nabi ialah bapa kaunselor. Nabi bila, ingat tak, terima wahyu yang pertama dan Gua Hira, bila malaikat Jibril turun, Nabi menggigil takut balik ke rumah. Siapa yang jadi good listener kepada Nabi? Khadijah. Nabi balik dalam tu hala ni menggigil-gigil, dan Khadijah dengan penuh kata sayang dan sebagainya cakap Nabi sabarlah, dan selimutkan Nabi. Kita pun samalah. Kalau suami kita balik malam-malam benda-benda tu, kita okey abang nak minum apa, nak makan apa, kadang suami kita tak makan lagi. Nampak tu? Jangan pula kita tidur berdengkur, biar suami balik. Kasih sayang. Kita suami macam juga. Nabi ialah seorang good listener. Nabi ialah pendengar yang baik. Sebab tu orang suka dengan Nabi. Dia tahu apa, nak suruh orang suka dengan kita senang je. You jadi seorang pendengar yang baik, semua orang suka. Dan satu lagi apa? Cakap lemah lembut. Dengan bini cakap lemah lembut. Nampak tu? Walaupun muka kita ganas, tapi lemah lembut. Nampak tu? Jadi satu lagi, kita peluk selalu. Bonding dipanggil. Bonding selalu. Peluk selalu. Tak susah. Mungkin duit kita tak banyak. Kita mungkin pangkat tak besar, gaji tak besar, kerja pun tak besar, tetapi yang mahal ialah kasih sayang antara kita. Baik, sekarang saya nak praktikal. Bangun semua. Bangun. Okey, tolak kursi ke belakang. Okey, menghadap pasangan. Tuan mana? Isteri mana? Oh, tak sihat, tak apa bang. Menghadap pasangan. Okey, menghadap pasangan saya nak menghadap pasangan. Baik, sekarang saya nak yang pertama sekali ialah isteri dulu letak dua-dua tangan di atas bahu suami. Letak dua-dua tangan atas bahu suami. Tu dia. Letak. Dan saya nak satu je yang penting, iaitu eye contact. Isteri pandang mata suami. Bukalah, tutup muka kau tu. Allahu Akbar. Ikut SOP benar kau. Buka. Suami isteri tak apa. Kadang nak kena lama kau tidur sekatil kan. Tengok isteri, tengok mata suami. Dia nak tengok suami curang tak curang ni, kau tengok mata dia tak tengok. Itu tanda-tanda tu. Tengok mata dia, dan suami pun pandang mata isteri. Kau dah kahwin belum ni yang kau pegang ni? Belum lagi, jangan pegang. Dah kahwin? Dah nikah? Dah? Oh, dah nikah. Dia dah nikah kau pun tak boleh. Dua orang tak boleh. Ni tak boleh belum lagi. Adik tak apa.
Baik, tengok ni abang-abang kakak ni. Pegang bahu. Pegang bahu. Okey, sekarang saya nak baik, isteri, you say something. You cakap sesuatu kepada your husband. Cakaplah. Nak cakap apa, cakaplah. Saya bagi masa 2 minit. Sila. Cakap, mata tu tengok. Duduk tak apa. Ini duduk tak apa. You berdua buatlah, dah kahwin. Cakap, mana bini kau? Anak mengamuk. Okey, lepas tu suami pula cakap. Suami, you say something to your wife. Dia cakap sayang ke, I love you so much ke. Cakaplah. Cakap. Ini dipanggil kontrak dalam perkahwinan. Lepas tu cium dahi isteri dan peluk dia. Cium dahi isteri dan peluk dan bisik kat telinga dia. Ni, aku nak bagi kau gelang lepas ni. Betul? Tunggu lepas kau ni, peluk sini lama sikit. Astagfirullahaladzim. Apa rasa? Daniel, apa rasa? Rasa bahagia dan tenang. Bahagia dan tenang, walaupun perut bertembung. Perut dah bertembung. Puan macam mana, Puan? Apa rasa? Selamat. Selalu buat macam ni? Selalu, bagus. Anak ni anak pertama kan? Anak pertama, bagus, Jadi kalau boleh, yang saya tunjukkan ni kita amalkan. Tuan, macam mana? Alhamdulillah, hati lebih tenang lagi. Lepas tu kasih sayang tu makin erat lagi bila perlu. Alhamdulillah. Ayat 2 ni bagus. Siapa nama tuan? Aiman. Yang pertama, hati lebih tenang. Yang mana? Yang kedua, kasih sayang tu bila peluk. Betul, Man. Itu dia. Ni nak beritahu ni tuan-tuan ni, kadang-kadang bila kita misalnya rasa tak sedap hati, tak puas hati ke dengan pasangan ke apa, kalau dah cakap tak boleh, peluk tau. Jadi kata iman tadi tenang. Betul, Puan? Puan apa nak cakap apa? Rasa sebab. Ya? Saya rasa sebab. Sebab kenapa tu? Sebab mak ayah saya dah meninggal. Pengganti untuk mak ayah saya. Betul. Pengganti mak ayah, dia bukan saja suami. Itu makna kasih sayang pada puan, betul nak peluk ayah mak dah tak ada. Kita peluk suami kita. Nampak tu? Ya? Dan dia sebenarnya bila kita kata kita bercakap tadi tu, kenapa saya galakkan buat tu selepas solat berjemaah? Sebab lepas solat biasanya kita tak marah. Mestilah bercakap yang elok-elok. Lepas solat, tak ada orang lepas solat misalnya dia mengamuk ke cakap bukan-bukan. Assalamualaikum. Babi beruk kau. Tak ada. Mesti lepas solat, bila kita pegang bahu tadi, tengok mata pasangan, mesti kita tengok tu dalam keadaan hati kita tengah kata orang tu tadi kita khusyuk dengan Allah. Betul? Jadi mesti kita keluar kata-kata yang baik. Sebab tu saya galakkan kalau boleh kita maknanya peluk selepas solat berjemaah. Bagus lagi apa tu kalau ada anak-anak. Anak-anak akan tengok yang baik-baik. Sebab mengikut kajian, kebanyakan anak-anak ni tengok kita punya tingkah laku negatif 80%. Nampak ni 80% kebanyakannya lah komunikasi yang negatif, lepas tu tingkah laku negatif, kemudian kita kata personality yang negatif. 80%. Only 20% saja yang bagus. Kalau dalam kereta kita gaduh suami isteri, bergaduh pasal duit, bagi duit belanja tak cukup, bergaduh dalam kereta. Anak tengok tu, anak kita tengok 3-4 orang belakang, tengok tak elok. Tapi bila kita peluk lepas solat berjemaah, anak-anak akan tengok dalam hati anak-anak akan tengok dan dia rasa bahagia. Sebab tu bila budak-budak dia pergi sekolah, dia rasa gembira. Kan selalu kita tanya, tengok ada kenapa di sekolah tu ramai budak-budak misalnya yang bermasalah. Sebab apa? Broken family. Lepas tu mak bapak selalu bergaduh kat rumah. Dia tengok benda yang tak elok. Jadi kalau boleh, kepimpinan melalui teladan tadi tu, kita suami isteri, macam kata Aiman tadi, bila peluk tu kasih sayang. Okey, baik, saya nampaknya insyaAllah lah 10.30 dah. Kalau ada soalan dengan benda, insyaAllah. Tapi besok saya ada 2 slot lagi, ingat tu. Saya ada 2 slot lagi, mana besok saya akan sentuh juga tentang
Tajuk besok iaitu motivasi keibapaan. Mana saya akan fokus besok, memfokus kepada bagaimana nak mendidik anak-anak. Okay, the parenting skill. Dan lepas tu pengurusan kewangan keluarga. Ini pun penting juga. Ya, dua ni. Tapi malam ni kalau ada soalan lagi, tuan-tuan nak tanya boleh tanyalah sebelum saya tutup malam ini. Kita dah 10.30 Tuan Haji. Tuan Haji, okay.